Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu ciri yang ke-17 sehingga 40 bagi seorang ikhwan. Sudah berlalu dalam kuliah kita di mana saya memperkatakan akan ciri-ciri ikhwan di akhir zaman. Ikhwan itu adalah gelaran yang diberi kepada tentera Imamul Mahdi di akhir zaman, iaitu zaman kita ni lah, akhir zamannya. Dan semua ilmu ini diperolehi dari Fatah At-Tamimi sendiri, iaitu Wazir Al-Mahdi. Di zaman sekarang ini, dalam dunia sekarang ini, umat Islam begitu ramai jumlahnya. Dan kita-kita ini insya-Allah adalah sebahagian daripada umat Islam yang sedang berjuang untuk menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, negara kita dan dunia pada amnya. Sama ada kita sedar maupun kita tidak sedar, kita sekarang ini sedang berlumba-lumba di antara satu sama lain sesama umat Islam untuk melayakkan diri sebagai seorang ikhwan di akhir zaman, iaitu menjadi pengikut kepada Fatah At-Tamimi dan juga menjadi pengikut kepada Imamul Mahdi. Sama ada kita sedar ataupun tidak, sama ada kita faham ataupun tidak, sama ada yang ada dalam jamaah atau yang di luar jamaah, semuanya sekarang sedang berlumba-lumba untuk menjadi orang yang bertakwa, yang sangat-sangat merindui Nabi, sangat-sangat merindui akan Nabi SAW. Dengan kata-kata yang lain, saya suka sebutkan di sini bahawa kebanyakan antara kita sekarang ini sedang berjuang, sama ada sendirian atau berjamaah dalam NGO, parti dan sebagainya, dan sama ada sedang menunggu, sedang buat persiapan dalam pelbagai-bagai bentuk lah yang difahami oleh setiap individu. Jadi kita semua ini sedang berjuang. Bila berjuang ini, bermakna kita ni nak jadi orang yang selamat, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Dan tentera-tentera Imamul Mahdi itu semuanya terdiri daripada wali-wali Allah, kekasih Allah, atau disebut sebagai ikhwan, tentera elit, yang jumlahnya sebahagiannya menyebut 500 orang dan tentera elitnya terdiri daripada 313 orang. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hadis daripada Abi Hurairah, wa ashwaqahu ila ikhwani qalu ya Rasulullah awalasna ikhwanaka qala la antum ashabi ikhwani qaumun ya'tuna ba'dakum yawaddu ahaduhum law yashtari ru'yati bi ahlihi wa malihi wa fi riwayatin ukhra amanu bi wa lam yarawni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, alangkah rindunya aku kepada ikhwanku. Terkejut para sahabat lalu berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ni ikhwanmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Manakala ikhwanku itu ialah umat Islam di akhir zaman yang datang sesudahku. Mereka sanggup menjual keluarga dan harta demi untuk bertemu denganku. Mereka tidak berjumpa denganku tapi beriman denganku.
Untuk makluman tuan-puan yang dirahmati orang sekalian, ikhwan ini peribadinya, akhlaknya adalah mengikuti akan akhlak Nabi SAW. Dan tidak mustahil umat Islam yang bersungguh-sungguh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat dan kasih sayangnya, maka ada di antara kita di akhir zaman ini, di zaman ini, akhlak kita akan berubah. Setelah kita bertaubat, diproses, akhirnya akhlak kita boleh mengikuti akan akhlak Nabi SAW. Jadi pejuang-pejuang yang ada pada hari ini di seluruh dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memproses semua kita ini tanpa kecuali untuk dilayakkan menjadi ikhwan atau asaib, iaitu tentera-tentera Imamul Mahdi. Jadi untuk melayakkan diri, untuk dilayakkan sebagai seorang ikhwan, perlulah melepasi semua package atau semua bentuk cabaran, ujian yang dihadapkan kepada kita. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah diri kita, terutamanya saya yang bercakap ini, kita tanya kepada diri kita. Benarkah kita ingin berjuang? Benarkah kita ikhlas? Benarkah kita bersungguh-sungguh membuat sesuatu tugasan berjuang ini demi untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala? Berdakwah untuk menyelamatkan orang lain. Sebagaimana kita sayang, suka diri kita, kita juga hendakkan orang lain itu selamat. Adakah begitu tulusnya hati kita, murninya hati kita? Kita boleh tanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi syarat yang ke-17. Ni nombor 17 dulu. Untuk menjadi ikhwan. Kita tanya kepada diri kita. Engkau ingin berjuang, tapi tidak mampu menerima ujian. Maknanya seorang calon ikhwan, seorang ikhwan itu, dia kena mampu menerima ujian. Mampu menerima ujian, ujian yang datang, cabaran yang datang, dihadapkan kepada kita berbagai bentuk. Ada ujian dalaman kita, ujian kesihatan, ujian keuangan, ujian nikmat, ujian kesusahan, penderitaan, umpat keji orang, fitnah, macam-macam ujian. Ujian keluarga. Dan macam-macam bentuk lah. Seorang mukmin yang benar-benar mukmin, dia boleh sabar, dia boleh redha, bahkan bersyukur di atas segala bentuk ujian itu. Maknanya, ujian itu sama ada untuk mengkafarahkan dosa kita, menaikkan darjat kita atau melaknat kita. Orang yang mukmin dia akan respon positif. Orang yang fasik, orang yang munafik, bila datang ujian, menambah parah iman dia. Mazmumah dia terserlah. Dia tidak boleh redha, tidak boleh sabar. Ini yang dimaksudkan. Jadi, kalau kita tidak mampu untuk menghadapi ujian, kita gagal lah. Sebab orang yang lulus untuk dilayakkan menjadi ikhwan itu, dia kena lulus dalam semua package dia. Di antaranya ialah mampu menerima ujian yang dihadapkan kepada kita. Ujian diri, keluarga dan sebagainya. Yang ke-18, engkau ingin berjuang. Mana kalau betul kita nak berjuang ni, tapi engkau rosak oleh pujian. Jadi kita letakkan glamour, kita letakkan nama, kita letakkan pujian orang di tempat yang pertama. Makna kita tidak ikhlas. Kita nak orang puji kita. Kalau orang tak puji kita, kita pun sedih, kecewa. Jadi orang yang macam ni tak layak menjadi ikhwan. Walaupun ilmu je banyak, walaupun cakapnya hebat, walaupun pandai ayat Al-Quran, pandai berhujah menggunakan dalil Quran dan hadis, tapi dalaman dia rosak. Dalaman dia penuh najis. Apa itu najis? Iaitu kita nak buat sesuatu tu orang puji. Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, bila kita menjadikan matlamat kita ni pujian, maka itu adalah satu salah. Berdosa, haram hukumnya. Dan kalau tidak bertaubat, dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi, syarat nak jadi ikhwan, ke-17 dah disebut tadi, mampu menerima ujian. Dan yang ke-18, jangan kita rosak oleh pujian.
Yang ke-19. Engkau ingin berjuang tapi tidak sepenuhnya menerima pimpinan. Dalam kebanyakan kes, saya sebut kebanyakan lah. Sebab setiap sesuatu tu ada kecualinya. Tapi di penghujungnya, semuanya sama. Apa yang saya masukkan di sini, bila kita berjuang ni, kita ada jamaah, ada pimpinan. Dan untuk menjadi ikhwan, kita kena sepenuhnya menerima pimpinan. Tak boleh kita menerima 90%, 99% tak boleh. Kita kena taat sepenuhnya. Kita kena fanatik. Dan saya dah sebut sebelum ini, perkataan fanatik digunakan sebagai negatif oleh pihak penjajah, oleh Yahudi untuk menghasut ataupun menipu daya umat Islam supaya kita terhadap pimpinan kita ini tidak taat 100%. Kenapa tak taat pada pemimpin? Atau berapa peratus kita taat pada pemimpin? Kita jawab 99%. Mana lagi 1%? Tak boleh. Kalau kita taat 100%, nanti orang sebut fanatik. Fanatik tak boleh. Sebenarnya fanatik itulah yang digalakkan, yang disuruh oleh Islam. Sebenar-benarnya, ambil perhatian. Fanatik ni bermakna kita sayang, kita suka bersungguh-sungguh, kita taat 100%. Ini memang disuruh. Kecuali benda yang maksiat. Memanglah siapa pun, mak ayah ke, guru ke, kalau benda yang maksiat, kita tak boleh taat. Itu semua orang faham. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jadi di dalam kita berjuang ini, kita kena terima, kena akur, kena merendah diri terhadap pimpinan. Dan sepenuhnya menerima pimpinan. Tidak boleh kita ni prejudis atau buruk sangka. Atau taat tu namanya ketaatan yang memilih. Ketaatan yang dipilih-pilih. Tak boleh macam tu. Engkau ingin berjuang tapi tidak begitu setia dengan kawan. Dengan kawan, kita tak amanah, tak setia, tak jujur, tikam dari belakang, mengumpat kawan kita, tak boleh jadi ikhwan. Jadi, sifat ikhwan ini, ataupun ciri ikhwan yang ke-20 ini adalah apa? Setia dengan kawan. Engkau ingin berjuang tapi tidak sanggup berkorban. Antaranya korban perasaan, korban wang ringgit. Kalau kita bakhil, kita kedekut, tak boleh jadi ikhwan. Mana orang yang jadi ikhwan ni seorang yang pemurah. Nak menjadi tentera Imamul Mahdi, nak jadi ikhwan, nak jadi golongan yang masuk ke syurga bighairi hisab, dia kena dermawan sifat dia. Tidak boleh bakhil. Ini adalah ciri ikhwan yang ke-21. Seterusnya, engkau ingin berjuang tapi ingin jadi pemimpin. Maknanya dalam hati kita ni ada tersimpan niat nak jadi pemimpin, ada cita-cita. Sebenarnya pemimpin ni bukan kita kejar jawatan. Kalau diberi oleh pemimpin yang lebih tinggi, kita terima. Tak ada, sudahlah tak ada. Kita di mana saja kita berada, kita berjuang. Kalau pimpinan, kalau kita pemimpin, kita pemimpinlah. Jadi kalau kita sebagai orang bawahan, kita taatlah jadi orang bawahan. Itu maksudnya. Jadi tak boleh ada cita-cita nak jadi pemimpin. Maknanya tidak ikhlas berjuang. Berjuang kerana ada udang sebalik mi. Ini tak boleh. Tak layak jadi ikhwan. Jadi ciri yang ke-22 itu, dia tak boleh ada cita-cita. Dia nak cita-cita dia berjuang, nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nak jadi pemimpin. Ambil perhatian. Tetapi kalau ditakdirkan jadi pemimpin, tak apalah. Terimalah dengan penuh amanah. Tanggungjawab. Ciri ikhwan yang ke-23. Engkau ingin berjuang. Menjadi pengikut agak segan. Maknanya dalam kita berjuang, dalam berjamaah ni, bila kita jadi pengikut, kita segan. Konon-kononnya kita ni ada ilmu, lebih pandai, lebih bijak, lebih pengalaman, lebih senior, lebih tua dan sebagainya. Tapi bila diturunkan pangkat menjadi orang bawah atau jadi pengikut, segan. Tak nak. Jadi orang macam ni tak layak jadi ikhwan. Jadi nak jadi ikhwan ni bukan senang. Semuanya kena betul dalam hati kita ni.
Jadi kalau jadi pengikut tak nak, dalam hati tu tak nak, tak reda, tak boleh jadi ikhwan. Jadi nak jadi ikhwan ni, di mana saja kita diletakkan, letak duduk kita ni, jawatan apa pun kita terima. Tu yang ke-23. Engkau ingin berjuang, tolak ansur engkau tidak amalkan. Makna nak jadi ikhwan ni, peribadi ikhwan ni, ciri-ciri ikhwan ni antara lain ialah bertolak ansur, bertimbang rasa, boleh mengalah, tawaduk. Jadi kalau tak boleh tolak ansur, kira dia je, kira pendapat dia je, tak boleh jadi ikhwan. Yang ke-25, engkau ingin berjuang tapi tak sanggup menerima cabaran. Bila susah sikit, bila sakit sikit, bila miskin sikit, bila dalam keadaan derita, dalam keadaan susah, ujian sana, ujian sini. Jadi bila kita dicabar untuk berdepan dengan sesuatu, kita lari. Kita mundur ke belakang. Tidak mahu menyahut cabaran bila dah sampai masanya. Bukan bermakna kita somborono. Bila kita dihadapkan dengan cabaran, bukan kita bertindak secara somborono. Tetapi kita sahut cabaran itu. Berjuang dengan penuh strategi, penuh hikmah, penuh bijaksana. Jadi yang tak sanggup menerima cabaran, yang tak sanggup menerima ujian, apa-apa yang dihadapkan kepada kita, cabaran contohnya kita dihantar ke satu tempat seorang-seorang untuk buat satu projek, diamanahkan, tapi kita pun tak nak. Jadi orang macam ni tak layak jadi ikhwan. Itu yang ke-25. Makna seorang ikhwan itu, dia kena bersedia dan sanggup menerima cabaran. Engkau ingin berjuang, kesihatan dan kerehatan tidak sanggup engkau korbankan. Memanglah dalam kehidupan kita ini, kadang-kadang kita sihat, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita ada masa lapang, kadang-kadang kita tak ada masa lapang, rehat tak cukup. Jadi kalau kita meletakkan keutamaan kepada rehat, nak santai-santai, kalau sakit sikit tak boleh nak berjuang, duk melayan sakit kita sampai tak sanggup korbankan. Maknanya sakit sikit tak boleh nak kerja, sakit sikit tak boleh nak tolong, nak rehat memanjang. Jadi orang yang macam ni, sama ada dia curi tulang, sama ada dia mencari alasan, membuat alasan, dia tak boleh jadi ikhwan. Jadi ikhwan ni seorang yang sanggup mengorbankan apa saja. Dahsyat tu, luar biasa tu. Sama ada kesihatannya, kerehatan, bila dapat arahan dari pimpinan, kita pergi. Sami'na wa ata'na. Itu syarat ataupun ciri yang ke-26. Ciri yang ke-27. Engkau ingin berjuang, masa tidak sanggup engkau luangkan. Kadang-kadang kita dipanggil tengah malam, pukul 2, pukul 3 pagi. Tak tentu masa. Kita disuruh, diarahkan pergi ke sekian daerah, sekian negeri. Kita kena patuh tanpa banyak songeh. Tetapi kalau kita berjuang, ikut masa kita, kita yang tentukan sendiri. Kalau aku nak pergi, aku pergi. Kalau aku tak nak, macam ni tak boleh. Tak layak jadi tentera Imamul Mahdi. Dan sekian kalinya disebut di sini, nak jadi ikhwan ni fikir. Semua kena lulus. Bukan senang. Terutamanya hubungan kita dengan pimpinan. Kita kena jujur, kita kena amanah, bertanggungjawab, kena siap siaga, menerima arahan apa pun, insya-Allah. Tapi bukan maknanya tak boleh bincang. Bolehlah bincang, adalah tata caranya. Di sini nak disebutkan bahawa ikhwan itu dia kena siap sedia. Jadi seorang yang bertanggungjawab, sama ada keadaan apa sekalipun, dia nak berjuang, dia bersedia nak berjuang. Dia tidak mengutamakan nafsunya, diri dia. Dia mengutamakan perjuangan, jamaahnya, kepimpinannya. Itu yang sebenarnya. Cakap memanglah mudah, cakap. Labun, orang Perak kata labun. Memanglah labun ke tak labun ke, sembang ke tak sembang ke. Sembang kencang orang kata ke tak kencang ke. Siapa pun yang tak bercakap ke, yang mendengar ke, kita kena praktikkan kalau kita nak jadi ikhwan. Jadi saya lah ni,
berdakwah kepada tuan-puan, sebenarnya ilmu ni semua ni untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya lah. Untuk mujahadah, untuk berlatih, mengalahkan nafsu, untuk baiki diri. Sama lah status kita semua ni sama je. Kita ni semua sedang baiki diri untuk melayakkan diri. Itu pun dengan syafaat Fatah At-Tamimi. Yang ke-28, engkau ingin berjuang kerana isteri engkau tidak tahan. Jadi nak jadi ikhwan, rupa-rupanya kena tahan kerana isteri. Isteri di rumah popek kita tak tahan, bergaduh. Tak boleh macam tu. Kena banyak sabar. Habis kalau dah bergaduh, taubatlah. Lain kali jangan gaduh. Jadi kalau kerana suami macam mana? Samalah juga. Yang isteri, yang perempuan, dia tak tahan dengan kerana suami. Dia kena sabarlah, kena tahanlah. Jadi kena belajarlah mujahadah, kena belajarlah untuk sabar. Cakap senanglah. Memanglah. Cakap senang tak senang, saya dah cakap tadi. Kita kena semua. Tanggungjawab kita. Semua orang kena mujahadah. Perjuangan yang tak sudah-sudah. Penundukkan nafsu. Makna peribadi ikhwan ni sungguh luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Yang ke-29, engkau ingin berjuang. Rumah tangga lintang pukang. Jadi nak jadi ikhwan ni, rumah tangga tak boleh lintang pukang. Rumah tangga kena jadi contoh. Role model. Anak isteri dididik. Takkan disebut nanti disebut sebagai sekian sipolan bin sipolan. Dia adalah ikhwan. Tapi dia seorang saja ikhwan, rumah tangganya lintang pukang. Tak ada macam tu. Dia semua, dirinya, keluarganya, subhanallah. Segala-galanya, kepribadiannya, akhlaknya, sifat mahmudah, keseluruhannya ada pada dia. Barulah ikhwan. Bukan maknanya, ada 5 yang gagal, 5 tidak menepati syarat. Tak boleh. Semua kena lulus. Itu yang ke-29. Nak jadi ikhwan, bagi yang dah kahwin, rumah tangga kena jaga. Rumahku syurgaku. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi. Yang ke-30. Engkau ingin berjuang. Engkau ingin berjuang, diri engkau tidak engkau tingkatkan. Maknanya kalau kita nak berjuang, kita kena tingkatkan amalan kita, keimanan kita, usaha takwa kita, ibadah kita, kualitinya, keikhlasannya. Semua itu perlu ditingkatkan ke suatu keadaan yang terbaik sedapat yang mungkin, insya-Allah. Jadi kalau kita nak jadi ikhwan tapi biasa-biasa je, jadi orang biasa lah, orang awam, tak layaklah jadi ikhwan. Itu maksud saya. Engkau ingin berjuang, disiplin diri engkau abaikan. Makna nak jadi tentera Imamul Mahdi, nak jadi wali akhir zaman, nak jadi ikhwan. Dan kepada siapa saja termasuk ustaznya, tuan guru, ulama'nya, siapa-siapalah yang berjuang sekarang ni, kalau tak berjuang lagi lah. Yang berjuang ni, sebenarnya kita semua ni akan diproses, dinilai, dipilih. Yang mana yang paling bertakwa. Pilihan di atas pilihan. Untuk dilayakkan menjadi ikhwan. Kalau yang gagal, gagal. Yang lulus, alhamdulillah. Itu pun dengan syafaat. Syafaat siapa? Syafaat Fatah At-Tamimi. Jadi yang ke-31, engkau ingin berjuang, disiplin diri engkau abaikan. Kalau kita tak ada disiplin, tak boleh jadi ikhwan. Maknanya orang yang ada cita-cita nak jadi ikhwan, calon ikhwan ni, dia ada disiplin diri dia. Semua bab lah. Jadi kalau selama hari ni kita tidak berdisiplin, ubahlah, taubatlah. Kuncinya itu je lah. Baiki diri, baiki diri. Bila pun baiki diri, baiki diri. Taubat, baiki diri, taubat, baiki diri, taubat. Beramal ikhlas, amal ikhlas. Jangan buat dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Dan salah satunya ialah disiplin diri. Kena ada disiplin diri. Kena usahalah. Yang ke-32. Engkau ingin berjuang, janji kurang engkau tunaikan. Maknanya kalau nak jadi ikhwan, kena tunaikan janji. Tak boleh mungkir janji. Orang yang mungkir janji ni ciri orang munafik. Kalau orang munafik, mana boleh jadi wali, mana boleh jadi ikhwan. Jadi nak jadi ikhwan ni banyak syaratnya. Kena lulus semua.
Janji dengan anak, janji dengan isteri, janji dengan diri sendiri. Lebih-lebih lagi masa sembahyang kita janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku dan mati aku semuanya untuk lillahi ta'ala. 24 jam. Jadi kita kena jaga kita punya niat nawaitu kita 24 jam. Semuanya kita kena halakan kepada ibadah. Jadikan ibadah. Jadikan apa yang kita perjuangkan, apa yang kita laksanakan, tindakan kita, perbuatan kita tempuh 5 syarat. Niat je betul. Apa tu pelaksanaan ikut syariat. Tidak bercampur dengan benda yang haram. Natijahnya disalurkan ikut syariat, tidak meninggalkan yang fardu, contohnya semayang, kasih sayang. Jadilah ibadah. Jadi yang ke-32 tadi, ciri bagi seorang ikhwan, menepati janji. Jadi kita kena muhasabah lah. Kena tengok balik janji kita dengan orang-orang, dengan kawan-kawan ni. Subhanallah. Ciri yang ke-33 bagi calon ikhwan ataupun ikhwan. Bila sebut calon ikhwan tu kalau nak jadi ikhwan lah. Kalau dah jadi ikhwan tu maknanya adalah ciri-ciri dia lah. Engkau ingin berjuang. Kasih sayang engkau cuaikan. Selama hari ni berjuang, berdakwah, nasihat orang kasar je. Marah je, bengking je, ngamuk je. Kena tukar lah. Berkasih sayang, bawa peribadi yang baik, akhlak yang baik, kasih sayang, lembut, lunak, menarik, berhikmah, berstrategi, bijaksana. Jadi yang kasar-kasar ni tak boleh jadi ikhwan. Jadi ikhwannya rupanya lembut, baik, bagus, bawa kasih sayang. Sampai yang ke-33 tadi, daripada 17 tadi, mudah ke nak jadi ikhwan? Sudah kita buat segala macam, lepas tu kita tak boleh pula. Ini syarat tambahan dalam hati kita. Tak boleh pula kita rasa layak. Tak boleh rasa layak. Pasal apa tak boleh rasa layak? Sebab semua yang kita boleh buat, yang baik-baik amalan kita tadi, yang menjayakannya bukan kita sebab kita tak ada kuasa. Yang menjayakan, yang ada kuasa Allah. Dia yang melakukan bagi pihak kita. Jadi, kita tak bolehlah syok sendiri pula. Tak boleh perasan diri kita ni. Tak bolehlah ada sifat keakuan. Kena ada rasa tidak berbuat. Yang ke-34, engkau ingin berjuang, tetamu engkau abaikan. Tetamu yang datang kat rumah kita, siapa pun dia. Miskin ke, kaya ke, sederhana ke, remaja ke, orang tua ke. Kita kena utamakan, raikan, layan molek-molek. Sangka baik, tetamu membawa rahmat. Jadi tak boleh layan tetamu lebih kurang je. Ini saya cakap ni bagi pihak saya. Dan juga tuan-tuan semualah. Yang ke-35, engkau ingin berjuang, anak isteri engkau lupakan. Nak jadi ikhwan, kena bawa anak isteri sekali. Maknanya kena didik, tarbiyah anak isteri. Tak boleh kita seorangnya konon-kononnya nak masuk syurga, anak isteri tinggal kat belakang. Tak boleh. Terjun neraka kita. Kena bawa anak, bawa isteri, didik dia, ada masa tentu kita solat berjamaah di rumah contohnya. Kalau lagi bagus, lagi banyak, lagi bagus. Jadi tak boleh lupa anak isteri ni. Kena selalu didik diorang, bagi diorang ilmu. Macam kita dapat mutiara permata. Siapa dulu kita nak bagi? Anak bini lah. Yang ke-36, engkau ingin berjuang. Ilmu berjuang engkau tinggalkan. Jadi nak berjuang ni kena ada ilmu. Ilmu dakwah, nak bercampur dengan orang, nak bersilaturahim, nak nasihat orang. Bergaul dengan orang tua, orang muda, orang yang bukan Islam. Semua nak ada ilmu berjuang ni. Bila sebut berjuang ni, kehidupan ni adalah satu perjuangan. Apa yang kita buat tu kita kena rasa adalah perjuangan. Makan, minum pun kita niat, ya Allah, bagilah aku makan ni menambah tenaga, sebagai sebab tambah tenaga dan untuk berjuang lillahi ta'ala. Bukan senang. Cakap macam mudah. Yalah cakap macam mudah. Mudah ke tak mudah ke, kena laksanakan. Dah tahu kena laksanakan.
Kena usahakan, kena mujahadah, kena dapatkan kepribadian yang baik tadi itu. Yang ke-37, engkau ingin berjuang, kekasaran dan kekerasan engkau amalkan. Jadi ikhwan ini dia tak boleh kasar, dia tak boleh keras. Dia tak boleh ekstrim. Dia tak boleh mengganas. Dia kena bawa peribadi akhlak Nabi. Sebab itu semua ikhwan ni wali-wali belaka. Semuanya mencontohi akhlak Nabi SAW, akhlak sahabat radhiyallahu anhum. Inilah dia akhlak ikhwan. Jadi ciri yang ke-37 tadi, ikhwan tadi tak boleh kasar, tak boleh keras. Kena steady, kena sabar, kena low profile, kena tawaduk, kena berhemah, kena lembut, subhanallah. Bukan senang jadi ikhwan. Kalau kita dah biasa luklak, kasar, mengganas, ekstrim, bengking, tahap gaban, kena taubat lah. Siapa pun, termasuk yang bercakap ni. Tak dapat tidaklah semua kita ni sedang dalam proses. Yang ke-38, engkau ingin berjuang, pandangan engkau tidak diselaraskan. Dalam kita berjuang ini, biasanya kita ada tim, ada jamaah, ada pimpinan. Kena selaras. Iman, ukhuwah selaras. Tak boleh ikut kepala kita je. Kita kena selaras. Rohnya kena sama. Ini di antara ciri-ciri ikhwan. Kalau tak selaras, kita rasa kita saja, tak boleh lah. Lone Ranger, kita rasa kita je. Sebab itu antara kita ni, ahli ni dengan pimpinan ni ada hubungan roh. Lebih-lebih lagi dengan pimpinan Jamaah Kebenaran Fatah At-Tamimi. Ialah, Fatah At-Tamimi lah sebelum apa? Sebelum zahirnya Imamul Mahdi. Jadi sama ada yang duduk dalam Jamaah Fatah At-Tamimi atau di luar sana, jamaah politik ke jamaah apa benda pun, dia sama je. Dia kena terima, akhirnya kena terima Fatah Tamimi tadi. Dan kena memenuhi ciri-ciri apa yang saya sebutkan tadi sejumlah, semua sekali 313. Bahkan lebih lagi. Yang ke-39, engkau ingin berjuang, rasa bertuhan engkau abaikan. Kita kena ada, dalam hati kita, hubungan kita, senantiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham peranan dan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan bahawa Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Terasa sungguh sehingga kita takut, sangat takut dan gurun untuk melakukan dosa atau maksiat. Jadi kalau tak ada rasa bertuhan, yang adanya keakuan diri, rasa kita mampu, rasa boleh, rasa ilmu lebih, rasa pengalaman lebih, kepakaran lebih, itu semua syirik semua lagi. Jadi tak layaklah jadi ikhwan. Jadi kena hati-hati ni, terutamanya orang alim. Jangan ingat orang alim tu ada ilmu, maka dia layak jadi ikhwan. Belum tahu lagi. Bukan senang jadi ikhwan. Dia kena menafikan, bukan dia yang berilmu. Allah yang berilmu, yang bagi dia ilmu, bukan kita. Yang ke-40 yang terakhir. Engkau ingin berjuang, iman dan takwa engkau lupakan. Iman pun tak ada, usaha takwa pun tak ada. Hidup biasa-biasa, hidup bergelumang dosa dan maksiat. Tahu kalau Imam Mahdi datang, aku nak ikut. Boleh macam tu? Tak boleh. Sebab kita ada dosa. Dosa tu diproses. Kena taubat dulu. Ada dosa maksiat, kena taubat dulu. Jadi yang memprosesnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui Fatah At-Tamimi. Dan ada jemaahnya, pemimpin-pemimpinnya. Jadi kita kena akur, kena merendah diri. Jadi iman dan takwa tu nombor satu. Syarat nak jadi ikhwan tu mestilah iman takwa yang tinggi. Pilihan di atas pilihan, number one. Dahsyat, luar biasa ikhwan ni. Sebab ikhwan ni akan ikut Imam Mahdi, akan serang semua negara-negara di seluruh dunia. Dapat tawan ni. Mereka berjuang, bermati-matian. Tak takut mati ni. Semua buat lillahi ta'ala. Dan masuk surga bighairi hisab, insya-Allah. Jadi kita kena yakin. Jadi ikhwan ni besar. Sahabat-sahabat pun cemburu. Nak panjang umur, nak jumpa dengan ikhwan ni. Jadi sahabat memanglah ada kelebihan dia tersendiri. Yang ikhwan ni di akhir zaman bersama dengan Imamul Mahdi. Sahabat-sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan salah faham. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ulang balik semula secara ringkas. Kena ciri-ciri ikhwan tu antara lain yang ke-17. Dan seterusnya,
kena mampu terima ujian, tak ada rosak oleh pujian, kena taat sungguh-sungguh 100%, dengan kawan kena setia, sanggup berkorban, tak ada cita-cita nak jadi pemimpin. Kalau jadi takdir jadi pengikut pun, kita ikut 100%. Kita kena ada sifat tolak ansur, kena sanggup terima cabaran. Kalau kita sakit kita sanggup korbankan. Jadi jangan kita memilih-milih. Masa kita kena luangkan, bila disuruh kita kena siap siaga. Kerana isteri kena tahan, rumah tangga jadikan syurga. Kita kena tingkatkan diri kita dari masa ke masa. Kena ada disiplin, kena janji kena tunaikan, kena berkasih sayang. Tetamu kita utamakan, kita hormat. Anak isteri kita bawa sekali, didik sekali. Ilmu perjuangan, semua ilmu fardu ain kita kena kuasai, kita kena hayati. Tak boleh kasar, tak boleh keras. Pandangan kita kena selaras dengan pimpinan. Rasa bertuhan, rasa kehambaan yang mendalam ada dalam hati kita, diri kita. Iman dan takwa, jangan kita lupa. Jadi itu sahaja yang saya nak kongsikan, tuan-tuan. Semua apa yang saya bicara pada malam ini adalah untuk diri saya terutamanya 100%. Mudah-mudahan saya diizinkan untuk bertaubat, boleh baiki diri, boleh mencapai. Mudah-mudahan. Jadi tuan-puan semua, marilah kita sama-sama baiki diri. Mudah-mudahan kita semua akan dilayakkan dengan syafaat Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Sekian, ampun maaf daripada saya. Bersangka baiklah kita doa mendoakan insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.